ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك نتكلم ما تيسر في أحكام الأضحية، ثم بعد ذلك نترك للحاضرين السؤال في موضوع الأضحية إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sempena nak dekatnya sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga ada proses sembelihan. Jadi malam ni kita akan berbicara sedikit tentang hukum hakam yang melibatkan tentang penyembelihan yang secara ringkas. Jadi kemudian kita akan di akhir penghujung daripada penerangan akan buka soalan kepada siapa yang ingin bertanya. الأضحية هي ما يذبح من النعم من الإبل والبقر والغنم في يوم العيد وفي أيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. Sembelihan korban itu adalah kita menyembelih haiwan ternakan, iaitu termasuklah unta, kerbau, lembu, kambing dan juga biri-biri, atas tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذه تعتبر عمل الأضحية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بنبي الله إبراهيم الخليل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأضاحي فدية لإسماعيل عليه السلام. Dan perbuatan ini adalah korban ini kita mengikut seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga Nabi Allah Ibrahim AS melakukan korban sembelihan atas fidyahnya untuk Nabi Ismail AS. وقد قال الله في حقه وفديناه بذبح عظيم. فكان قال العلماء رضي الله تعالى عنهم ما يفعلوه الناس الآن كأنه استمرار فدية عن نفس إسماعيل عليه السلام. Jadi ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang adalah untuk melanjutkan atas apa yang telah dilakukan Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. وحكم الأضحية لها حكمان الوجوب والسنة. Hukum korban ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah sunat, yang pertama sunat, yang kedua adalah wajib. فتكون الأضحية واجبة بالنذر، إما أن ينذر نذرا عاما يقول نذرت التضحية أو نذرت الأضحية، أو يقول نذرت التضحية بهذه الشاة. Dan dia boleh menjadi wajib kalau seandainya satu orang itu dia bernazar. Jadi bila mana dia nazar untuk melakukan korban, jadi ketika itu korban itu adalah wajib bagi diri dia. وتكون الأضحية سنة، ولكن يسميها الفقهاء سنة كفاية، بمعنى إذا عملها واحد من الأسرة يكفي. Dan hukum sunat ini dinamakan sebagai sunat kifayah. Maksudnya kalaulah dalam satu rumah itu ada salah satu dari keluarga yang telah melakukan, maka telah memadailah seisi rumah itu untuk melakukan korban. وسنة الكفاية لها أمثلة كثيرة جدا، ويمثل لها العلماء رضي الله تعالى عنهم بالبسملة عند الأكل. مثلا إذا أراد 5 أشخاص يأكلون في صحن واحد، إذا واحد منهم قال بسم الله يكفي، حصل المقصود. ولكن الأربعة لا يثابون على البسملة، يثاب من أتى بها فقط. Dan sunat kifayah ini dia ada banyak keadaan. Contoh juga sunat kifayah adalah membaca bismillah ketika mana kita makan dalam talam. Contoh dekat talam tu ada 5 orang. Jadi kalaulah satu orang telah membaca bismillah, maka yang lain dah memadai untuk tak perlu membaca bismillah. Kerana membaca bismillah ketika mana makan dalam keadaan beramai-ramai, hukumnya sunat kifayah, seorang dah buat, yang lain dah memadai. Cuma yang mendapat pahala bagi yang baca bismillah sahaja, bagi yang tak baca bismillah itu tak dapat pahala atas
tak sebut baca bismillah. ولكن الفائدة تحصل للجميع. مثلا التحصين من الشيطان، الشيطان لا يأكل مع الجميع، فعندما قال بسم الله فائدة البسملة استفاد الجميع، ولكن الثواب خاص بمن قالها فقط. Dari sudut pahala yang dapat bagi siapa yang membacanya sahaja. Tetapi daripada terjaganya daripada gangguan syaitan itu, maka kelima-lima orang itu mendapat faedah. Walaupun satu orang yang baca, tetapi yang 5 orang itu mendapat faedah terjaganya daripada gangguan syaitan. فسنة الكفاية في الأضحية إذا الأب ضحى شاة واحدة أو الأم تضحي شاة واحدة أو الأخ الكبير هو الذي يضحي، إذن الفائدة حصلت للجميع، وهو أنه واحد من البيت عمل بالسنة ويسقط طلب السنة من الجميع، يسقط الطلب بمعنى لا تطلب من الأب الثاني والثالث والرابع، ولكن الأجر والثواب فقط للذي ضحى. Dan kalaulah contoh dalam satu rumah, ayah tu dah buat korban, ataupun maknya yang buat korban, ataupun anak lelaki yang pertama yang buat korban, jadi faedahnya itu akan seisi rumah akan dapat faedah tersebut. Adapun dari sudut pahala yang mendapat faedah hanyalah siapa yang buat korban itu sahaja. Kalau contoh ayah yang buat korban, yang pahala itu hanya berbalik kepada ayah. Dan ketika itu tidak dituntut kepada adik-beradik ataupun siapa yang dalam rumah itu untuk melakukan korban, kerana telah satu orang hukum sunat kifayah yang telah melakukan hal tersebut. كيف إذا عرفت الأسرة الزوجة والأولاد والآب والأم عرفوا الابن الكبير هو الذي يضحي، وكلهم عرفوا أن الثواب له فقط، وأما هم حصلوا على الفائدة وهي هذه الفائدة إزالة الكراهة عنهم. صار ما دام واحد من البيت ضحى لا يكره، الباقين لا يدخلون في الكراهة وسقط منهم الطلب. إذا علموا أن الثواب لك وحدك فقط سيغضبون أم لا؟ Kalaulah contoh kita dekat rumah kita ni ada seorang dah buat, contoh anak lelaki kita dah buat, jadi bila mana dia dah buat, dia telah mengangkat kemakruhan bagi kita akan orang kata apa, tak buat korban tersebut. Tapi kita tahu pahala ni berbalik kepada siapa yang buat korban sahaja. Jadi adakah kita akan marah kalau pahala tu hanya dia seorang dapat, kita tak dapat pahala? الأسرة كلهم فرحانين، عندهم فرح، عندنا أضحية، في الأخير ثواب لواحد. Kita seronok sebab dalam rumah kita ada orang buat korban, tapi kalau pahala tu hanya untuk seorang sahaja, siapa yang buat korban tu sahaja. ما لكم لا تنطقون. Adakah kita akan marah sebab tak dapat pahala tu? إذن كيف يقول المضحي؟ يقول نويت سنية التضحية بهذه الشاة عني وعن أسرتي وأشركتهم في الثواب. فإذا قال هذه الكلمة وهذه النية كذلك يحصلون ثواب الأضحية. Jadi kalaulah orang yang buat korban ini, dia niatkan, aku niatkan korban kambing ini, sembelihan ini untuk diriku, keluargaku, dan pahalanya itu mereka dapat juga, maka mereka akan mendapat faedah dari sudut korban dan juga faedah dari sudut pahala pun mereka akan dapat. لا تنسى ذلك إذا ضحيت عن أسرتك تقول وأشركتهم في الثواب حتى بعد ذلك يحصلون نصيبا منه. Jadi kalau siapa yang ada buat korban tahun ni, jangan lupa untuk niatkan untuk dirinya dan juga keluarganya supaya sama-sama mendapat faedah dari sudut pahala. ثم قال رحمه الله تعالى يتكلم عن عمر الغنم والإبل والبقر الذي يصح به الأضحية، فقال ويجزي فيها الجذع من الضان. الضان يكون عمره سنة ودخل في الثانية. الضان هذا الذي يسمى الكبش يكون عمره سنة ودخل في السنة الثانية. Dan kat sini pengarang kitab yang Syekh pegang kitab ni menyebutkan tentang umur berapa yang sesuai kalau kita nak buat korban. Jadi yang pertama, kalau orang tu nak buat korban kambing, maka hendaklah kambing itu telah capai umurnya 2 tahun dan umurnya nak masuk kepada 3 tahun. Adapun kalau dia nak sembelihan untuk biri-biri,
maka pastikan biri-biri itu telah cukup umur 1 tahun, yang nak masuk 2 tahun. والماعز والبقر يكون عمره 2 ودخل في السنة الثالثة. هذا نبشو غنم هذا. لكن النوع الثاني الذي ليس فيه الصف. لأن فيه الصف يسمى الظن. Sama juga kambing, kalau kambing tu umur dia 2 tahun dan nak masuk kepada 3 tahun. وكذلك بالنسبة للبقر، البقر يكون عمره 2 ودخل في السنة الثالثة. Bakar sanatain. نعم 2 نفس الماعز. Dan kalau lembu pula, lembu tu perlulah capai umur 2 tahun yang nak masuk kepada 3 tahun. والإبل 5 سنوات ودخل في السنة السادسة وهو لا يوجد عندكم. Dan yang berikutnya adalah unta. Unta ini perlulah capai umur 5 tahun yang nak masuk kepada 6 tahun, dan kat Malaysia ni tak banyak tempat yang buat sembelihan unta. وسؤال للحاضرين، ربما أن بعضكم يمارس ذلك، نحن نمارسه بالكتب وأنتم بالفعل. من منكم يخبر كيف تعرفون عمر الأضحية، أن عمرها 1 سنة، عمرها 2 سنين، كيف تعرفون ذلك؟ Jadi saya tanya kepada kita, Syekh ni baca, kata ilmu yang ada yang disampaikan adalah bergantung ataupun melihat kepada kitab. Jadi yang kadang-kadang yang depan kita ni ada orang dia punya ilmu itu datang daripada pengalaman dia. Jadi macam mana kita nak tahu, boleh tahu akan umurnya satu haiwan tersebut? Kambing tu kita tahu ini umur berapa, kita tengok lembu ni berapa umur dia, macam mana kita boleh tahu? يرفع صوته حتى يستفيد الجميع. أسنانه ينظر إلى أسنان يعرف بأسنانه. هذه طريقة. Mana orang yang kata gigi tu? Saya tak nampak. الطريقة ينظر إلى الفم. أسنان. تفتيش الأسنان. إذا كان قد أسقط الأسنان هذا يسمونه الثني من الماعز والثني من البقر، يقول أسقط مقدمة الأسنان. إذا أسقط 2 هذا وصل إلى سن الأضحية. Jadi nak tahu tentang umurnya satu haiwan itu ada maas wala tuan. Tengok kepada gigi dia. Gigi dia, kalau gigi depan tu dia dah gugur, itu tanda dia dah capai umur dia. وكذلك الإبل قالوا علامة على أنه وصل سن الأضحية إسقاط الأسنان، أسقط 2 من المقدمة الأسنان. Pun sama juga unta ni kita nak tahu dah capai umur 5 tahun ataupun belum, tengok gigi depan dia, 2 depan tu 2 batang. Kalau 2 batang tu gugur, itu dah tanda umur dia dah capai 5 tahun ke atas. سقطت الأسنان بنفسها ليس أنت تكسرها له. Dia jatuh, cabut gigi dengan sendiri, bukan kita pergi pecahkan gigi tu. إذا كان ما أسقط الأسنان ما شاء الله أسنانه مكانها. Tapi kalaulah dia masih, gigi dia masih ada dekat situ, قالوا نعرف عمره بإخبار صاحب المزرعة. إذا صاحب المزرعة ثقة وأخبرك عن عمر الأضحية وهو ثقة صدقه. Kalaulah kita tengok gigi dia masih ada, tetapi orang yang jaga kambing ni, pemilik kambing ni bagi tahu, dia yang jaga daripada kecil sampai ke besar, dia tahu umur ni berapa, jaka kita boleh mempercayai bagi orang yang jaga kambing tu. Jadi dah memadai akan tahu umur kambing tersebut. ولهذا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم استعجل في الأضحية. عندما استعجل في الأضحية ذبح مباشرة قبل أن تطلع الشمس. الشمس لم تطلع استعجل، بعد صلاة الصبح مباشرة ذبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لحم تقدمه لأهلك، ليس له ثواب الأضحية. حزن الرجل، حزن كثير أنه فات عليه ثواب الأضحية. قال يا رسول الله عندي شاة عنق صغير عمرها أقل من 1 سنة يمكن أضحي بها. قال ضحي بها ولن تجزي عن أحد غيرك. خصوصية لهذا الصحابي لأنه قد ذبح أضحية ولكنه غلط في الوقت. Ada seorang sahabat Nabi di zaman Nabi SAW yang mana dia ada tujuan nak lakukan penyembelihan korban, tetapi sahabat ini dia tergesa-gesa.
bila mana sahaja selepas waktu subuh, langsung sahabat ini disembelih haiwan korban dia. Sedangkan waktu itu belum masuk lagi waktu untuk dibolehkan melakukan sembelihan. Jadi sahabat ni potong sembelihan sebelum waktunya. Jadi ketika itu kata Nabi SAW, itu merupakan daging yang engkau telah memberi, telah mempercepatkan kepada keluarga engkau. Maksudnya itu adalah bentuk paling-paling adalah sedekah, bukannya daging korban. Jadi sahabat ini sedih kerana apa? Kerana dia dikurniakan, orang kata apa, dia tak dapat pahala korban tersebut. Maka dia kata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya ada seekor kambing. Kambing ni tak capai pun umur 1 tahun. Jadi boleh tak saya nak buatkan dia sebagai korban? Kata Nabi SAW, maka lakukanlah, jadikan kambingmu itu sebagai korban, dan ini hanyalah khusus untuk diri kau sahaja, dan tidak kepada yang lain, kerana sahabat ini telah sembelih haiwan korban belum pada waktunya. ثم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتجزئ البدنة أي الإبل وكذلك البقرة عن 7، بمعنى 7 أسر، أسرة الأولى، أسرة الثانية، 7 أشخاص، بشرط أن ال7 يشتركون فيها اشتراكا متساويا لكل واحد السبع، فإذا نقص واحد منهم عن السبع، من نقص نصيبه عن السبع لا يجزي. Dan adapun pada unta, lembu dan juga kerbau, maka pembahagian yang boleh, bahagian yang pada mereka ini boleh dibahagi kepada 7. Dan perlulah pembahagian itu dilakukan dengan adil. Kena adil. Kalaulah orang kata apa, ada kekurangan salah satu dari yang 7 ini, maka itu tidak dibolehkan. وأما بالنسبة للشاة عن أسرة واحدة. Adapun kambing hanya untuk satu saja. Seekor kambing itu untuk seorang saja, tak boleh dibagi 2 ataupun lebih. والمراد بالأسرة الواحدة له معنيان. قال العلماء المعنى الأول معنى الأسرة الواحدة الذي يجمعهم مطبخ واحد، يطبخون في مكان واحد. وقيل المعنى الذي ينفق عليهم منفق واحد هو الذي ينفق عليهم. Jadi seekor kambing boleh niat korbankan untuk satu keluarga. Dan yang dimasukkan satu keluarga, ulama ada berbeza pandangan, ada 2 pandangan. Yang pertama adalah siapa yang makan dengan satu periuk. Maksudnya satu dapur, yang siapa yang makan dalam satu dapur itu dianggap satu keluarga. Pendapat yang kedua adalah yang siapa yang diberi nafkah dengan sekali nafkah. Maksudnya orang ni dinafkah keluarga tu, semua yang nafkah itu adalah termasuk sebagai keluarga dia. وهكذا ضان أو ماعز عن أسرة واحدة. وهكذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، كما قال الحسن البصري وغيره، لم يكونوا يتفاخرون بذلك. الآن مثلا أسرة واحدة يذبح 4 من الغنم، 5 من الغنم. أنت تطبق السنة كما كان يفعلها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، عن كل بيت شاة. نعم أسرتك كبيرة لا بأس، تزيد شاة أخرى، أما 4 شياه 5 شياه 6 عن أسرة واحدة، إذن الشاة الأخرى الثالثة والرابعة يمكن أن تعطيها لأسرة فقيرة تصدق بها عليهم، ملكهم وتأذن لهم أن يضحوا عن أنفسهم، فلك بعد ثواب إقامة السنة في بيت آخر. Maka memadai kalaulah satu rumah itu dia menggunakan ataupun hanya korban hanya dengan satu kambing sahaja. Tidak perlu untuk dia memperbanyakkan. Orang kata satu rumah kadang-kadang 4 ataupun 5. Yang seeloknya, sebaiknya adalah dia kalaulah ada duit yang lebih, boleh dia bagi duit kepada orang fakir ataupun kambing kepada orang fakir, untuk orang fakir yang miskin itu membuat korban dia sendiri. Jadi perbuatan itu mendatangkan gembira kepada mereka, dan itu juga bahagian yang perbuatan yang baik. ثم قال رحمه الله تعالى: وأفضل أنواع الأضحية. الأفضلية تنقسم إلى 3 أقسام. الأفضل من حيث كثرة اللحم، والأفضل من حيث جودة اللحم، والأفضل من حيث اللون. Dan yang berikutnya adalah keutamaan dari sudut haiwan itu. Keutamaan ini terbahagi kepada 3. Yang pertama dari sudut banyaknya daging. Yang kedua adalah sudut kualiti sedapnya daging tersebut, dan yang ketiga dari sudut warna haiwan tersebut. الأفضل من حيث كثرة اللحم الإبل. الإبل هذا لحمها كثير. درجة ثاني البقر،
لحمها كذلك أكثر من الضان والماعز. الدرجة الثالث بعد ذلك الماعز، الدرجة الرابعة الضان. Dan dari sudut keutamaan yang mana paling utama, dari sudut banyaknya daging adalah unta. Yang kedua adalah lembu ataupun kerbau. Yang ketiga adalah kambing dari sudut banyaknya daging, dan yang keempat adalah biri-biri. أما الأفضل من حيث الجودة، جودة اللحم، فالدرجة الأولى الضان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، هذا يكون فيه القرون ويكون فيه الصوف، يسمى الضان. الدرجة الأولى من حيث الجودة الضان، الدرجة الثانية الماعز. Dan kalaulah dari sudut kesedapan akan daging korban itu, yang pertama adalah biri-biri. Sebab itu Nabi SAW ketika mana melakukan korban, Nabi berkorban dengan biri-biri yang ada tanduk. Dan yang kedua, yang daging yang sedap adalah kambing. والإبل الدرجة الثالث، أما البقر درجة الرابع. Dan yang ketiga, daging yang sedap adalah daging unta. Yang keempat adalah daging lembu ataupun daging kerbau. وهل يصح أن تضحي بالبقر الجاموس؟ Boleh tak kita sembelihan menggunakan kerbau? صح أم لا؟ Boleh. قال يجوز، نعم. يقول يصح أن تضحي بالجاموس، والجاموس أفضل من غير الجاموس. البقر غير جاموس. Apa nama dia? Boleh satu orang itu korban dengan kerbau, dan daging kerbau ni lebih baik daripada lembu. قال لأن لحمها طيب، لحمها رطب، فلحمها أجود من لحم البقر العادي، ده لحمه يكون قاسيا قليلا. Jadi daging kerbau ni dia ada panggil dia basah ataupun sedap lembut. Jadi dia lebih sedap nak dibandingkan dengan daging lembu. ولهذا الطب الحديث، الطب القديم يخالف الطب الحديث كثير. فيقول بعض علماء الطب الحديث من حيث فائدة اللحم، الضان والماعز، من عنده هذا غسيل الكلى أو مرض الكلى لا تخوفه من أكل لحم الضان، وهذا سيزيد الكوليسترول ويزيد ألم بعد ذلك الكلى. قال هذا كله معلومات في الطب الجديد تخالف معلومات الطب القديم. الطب القديم هذا يساعد قال في علاج الإنسان، لأن العلماء يقولون اللحم الرطب مثل لحم الضان، لحم الجواميس، هذا يجعل الدم يمشي بغزارة في جسم الإنسان، فإذا مشى الدم بدون موانع هذا مما يساعد على صحة الكلى، على صحة كذلك الكبد، على صحة الصدر، على صحة القلب. ولكن مشكلتنا أن الطب القديم صار نادر جدا من يعرفه. Jadi ada berbeza pandangan antara doktor sekarang dengan doktor yang terdahulu. Doktor sekarang mengatakan kalau satu orang tu dia ada sakit buah pinggang ataupun ada penyakit yang lain, darah tinggi dan sebagainya, maka tidak digalakkan untuk dia makan daging kambing ke, daging unta, daging lembu. Sebab itu akan mendatangkan mudarat lebih teruk lagi. Adapun pandangan doktor yang terdahulu mengatakan daging-daging yang tadi itu sebenarnya dia lebih membantu mendatangkan kesihatan pada tubuh badan. Jadi ada berbeza pandangan, ada bila mana ada berlaku macam ni, kita tak kenal orang kata apa doktor-doktor yang terdahulu. ولا أدري في بلادكم هل أحد لا زال يعرف الطب القديم؟ Ada tak dekat sini dikenal doktor-doktor yang ada cakap sedemikian, doktor-doktor lama yang kata daging-daging, sebenarnya daging macam ni dia lebih bantu kesihatan berbanding datangkan mudarat. لا لأن الطب يقولون لا يقرأ في الكتب، لا تقراه، لابد موجود مدرس في الطب، لأن من أخذ الطب من الكتب قتل الأنام. Jadi ilmu pendokteran ini dia tidak boleh diambil daripada kitab langsung, dia kena ambil daripada orang kata atas kepakaran dia. Kerana siapa yang mengambil ilmu perubatan daripada kitab, dia hanya bergantung pada buku sahaja, maka dia akan banyak membunuh banyak manusia. لهذا بعض المرضى الذي عنده مرض في الصدر أو غير ذلك موجود ذبح أضحية ضان ماعز ولا تأكل، المرض سيزيد، وبعد ذلك هو يأكل الأشياء الأخرى
المعلبات التي فيها مرض حقيقي، وهذا فيه مرض ليس حقيقي. Jadi bila mana kalau ada orang nanti kita nak masuk, orang kata bulan korban, nanti ada daging kambing, daging lembu, orang tu nak makan kita halang, jangan makan, nanti penyakit bertambah. Dia pula makan benda lain, dia makan fast food, lebih lagi datangkan mudarat, sedangkan makan daging ini datangkan kesihatan. أما من حيث الألوان فأفضلها البيضاء، اللون الأبيض، لأن الأبيض هذا يقول تعبد. لماذا؟ هل اللون الأبيض من حيث جودة اللحم أفضل من اللون الأحمر؟ لا، إنما قالوا الألوان الأفضلية تعبد. Ya, jadi sudut warna pula, warna apa haiwan korban yang terbaik? Jadi warna yang terbaik adalah warna putih. Sebab apa kita kata warna putih? Adakah kerana daging dia lebih sedap? Jawabnya tidak. Jadi kita mengambil warna putih itu atas ta'abbud. Maksudnya kita hanya melakukan atas apa yang diperintahkan sahaja. أفضلها اللون الأبيض ثم الأصفر ثم الأحمر. Nah, apa yang bagusnya adalah yang pertama putih, yang kedua coklat, yang ketiga adalah warna merah. ثم البلقاء هذا الذي يكون فيها سواد وحمرة. Yang berikutnya adalah dia ada warna hitam dan juga warna merah. آخر الألوان اللون الأسود. Dan warna yang terakhir adalah warna hitam. لكن لو كان عندك شاة بيضاء ولكن ضعيفة الجسم، وشاة حمراء ولكنها سمينة، السمينة الحمراء أفضل من البيضاء الضعيفة. Kalaulah kita ada 2 ekor kambing, satu warna putih tapi kurus, satu lagi warna coklat tetapi dia gemuk, banyak daging lah maksudnya. Jadi mana yang lebih utama untuk kita jadikan sembelihan? Yang utama adalah ambil yang banyak isi dia. وإذا كانت الشاة ذكرا والشاة أنثى الأفضل التضحية بالذكر لأن جودة لحمه أكثر. Jadi kalau kita ada 2 kambing ataupun 2 ekor korban, haiwan korban, satu jantan satu betina, mana yang lebih utama? Jawabnya jantan. Kerana daging dia lebih baik nak dibanding dengan daging betina. ما عندك غنم ولا إبل ولا بقر لا ضأن ولا ماعز، ماذا تفعل؟ Kalaulah kita tak ada unta, tak ada lembu, tak ada kerbau, tak ada kambing, tak ada biri-biri, jadi apa yang kita nak buat? هل تستدين دين؟ Adakah kita boleh berhutang? لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تستدين لكي تضحي. Allah tidak menguji satu orang itu melainkan orang itu mampu untuk hadap ujian tersebut. Jadi tak perlu kita berhutang, membebankan diri kita untuk melakukan korban. ولكن قال الشيخ البيجوري رحمه الله تعالى عن شيخه، ينقلون ذلك عن سيدنا عبد الله بن عباس أن من لم يستطع يضحي بالإبل والبقر والغنم كانوا يقولون له ضحي بالديكة على مذهب ابن عباس. Jadi daripada Syekh Baijuri, dia menakalkan ucapan guru dia, kemudian menakalkan ucapan guru dia sampai Abdullah bin Abbas, iaitu sahabat Nabi SAW. Kalau siapa-siapa yang tidak punya haiwan-haiwan ternakan tadi itu untuk melakukan korban, maka boleh bagi dia untuk melakukan korban bagi ayam, buat kepada ayam. Itu merupakan mazhab Ibnu Abbas. لأن المقصود من الأضحية إراقة الدم. اشتري لك ديك مناسب واثنين ثلاثة ثم تذبح بعد ذلك وتجعل أولادك يفرحون كما يفرح أولاد الجيران. Jadi maksud korban ini adalah kita menumpahkan darah. Jadi kita cari ayam yang terbaik, kemudian kita sembelih, kita buatkan orang kata apa untuk keluarga kita, bagi tujuan menggembirakan ahli keluarga kita. والسنة إذا كنت مشارك في الأضحية، مشارك أو شاة وحدك، السنة إذا كان عندك خبرة في الذبح أن تذبحها بنفسك. فإذا كنت تخاف أو ليس عندك خبرة وكل شخصا آخر في الذبح. Kalaulah kita melakukan korban dan kita berani dan ada pengalaman untuk menyembelih haiwan korbanan, maka sebaik dan seeloknya sunnahnya kita sembelih sendiri haiwan korban kita. Tetapi kalau kita tidak ada pengalaman, takut berlaku apa-apa, boleh jadi bangkai dan sebagainya, maka sebaiknya kita wakilkan kepada orang lain untuk dia sembelihkan haiwan korbanan. وهل يمكن المرأة تذبح الأضحية؟ Boleh atau tidak wanita dia yang sembelih? ممكن أم لا؟ Tajus.
قال العلماء يجوز مع الكراهة، يكره لا، الأفضل لا أن توكل. إذا لم توجد الوكيل غير موجود تذبح بنفسها، لكن ما دام أن موجود وكيل أخوها عمها بعض الجيران توكل ويسن لها أن تحضر الذبح. Dan kalaulah wanita sembelih korban, hukumnya dibolehkan tetapi makruh. Dalam keadaan ada orang yang layak tapi dia yang korban, dia yang sembelih, maka ketika itu hukumnya makruh. Tapi kalaulah tak ada orang, memang semua tempat tu orang perempuan sahaja, maka dia sembelih tidaklah dihitung sebagai makruh. ربما ليس فيها قوة الرجل فقد تغلط في الذبح، وخاصة في ذبح البقر. أما ربما الغنم قد تكون عندها القدرة الكافية لذبح الشاة. Jadi boleh datangkan mudarat kalau orang perempuan sembelih, terutama kalau nak sembelih haiwan besar, contoh unta ataupun lembu. Tapi kalau kambing mungkin tidak ada masalah sebab kambing ni kecil. ثم ننتقل بعد ذلك نتكلم على عيوب التي تمنع صحة الأضحية. Kemudian kita pindah pada bab yang seterusnya, bab yang menceritakan tentang kecacatan yang tidak boleh dijadikan sebagai haiwan korban. قال رحمه الله تعالى: ولا تجزي في الضحايا أربع أنواع فيها عيوب لا تجزي بالأضحية. Jadi ada 4 jenis haiwan ataupun kecacatan yang tak boleh dijadikan sebagai haiwan korban. العوراء البين عورها ظاهر، يقولون لا تبصر بواحدة من العينين، لا تبصر. Yang pertama adalah haiwan ini dia buta mata sebelah dia. وإن كانت العين بقيت، الحدقة بقيت، ولكنها فاقدة لواحدة من العينين. Walaupun dalam keadaan mata dia ada tapi mata dia tak nampak, maka tidak boleh dijadikan sebagai haiwan korban. لماذا؟ قال لا زالت عندها عين أخرى. قالوا ربما بسبب أن عندها عين واحدة لا ترى الطعام في المرعى، لا ترى الرعي مثل الذي عندها عينين، فتكون ضعيفة. Jadi sebab apa katakan tak boleh untuk dijadikan haiwan yang buta sebelah ini haiwan korban? Kerana dia buta sebelah, jadi dia tak nampak makanan yang semua yang ada dekat tempat tersebut. Jadi membuatkan dia makan sedikit dan jadi badan dia pun juga lemah. القسم الثاني العرجاء البين عرجها، ومعنى العرج البين بحيث تسبقها بقية الغنم إلى المرعى. عندما تخرج الغنم إلى المرعى هي تصل متأخرة، فعندما تصل تجد الغنم قد أكلت أفضل المرعى ويبقى لها المرعى المتبقي. Yang kedua yang tak boleh jadikan haiwan korban adalah haiwan yang tempang, yang mana tempangnya itu teruk ataupun jelas. Yang dimasukkan jelas yang dekat sini, contoh kita ada kambing banyak, kemudian bila mana dilepaskan atau nak dipulangkan ke kandangnya, semua kambing balik. Yang kambing tempang ni dia terlewat. Disebabkan tempangnya itu, maka haiwan ini dia akan makan yang sedikit ataupun sisa baki yang ada, jadi dia tidak boleh jadikan sebagai haiwan korban. Jadi dia sah. Soalan pasal haiwan ternakan yang berliar-liar. Ha. Apa hukumnya orang yang memela binatang ni dengan tujuan nak dijual untuk sembelihan apa sahaja, membiarkan haiwan ini keluar makan tanaman orang, dibiarkan berkeliaran menyebabkan gangguan pada orang ramai, dan juga akhirnya haiwan itu dijual untuk jadikan sembelihan korban, sembelihan akikah, sembelihan orang kahwin dan sebagainya. Apa hukum kita beli dengan orang yang macam ni? Adakah harus, haram atau terboleh? ما هو الحكم إذا واحد عنده أغنم كثيرة، بعدين هذا الراعي هذا يخلي يأكل في أي مكان في أي اسمه عشب الناس، بعدين هذا يبيع هذا شاه أو غنم للناس لأنه يأكل عشب ليس حقه، يعني حق الجيران وهكذا. هل يجوز؟ ما هو الحكم يعني للأضحية وعقيقة أو للوليمة؟ من حيث الظاهر إذا ذبح الشاة حلال، يعني عفوا تجزي، تصح في الأضحية، الصحة تصح أضحية وتصح عقيقة. ولكن إذا كان المشتري الذي اشتراها يعلم أنها أكلت حرام، أكلت في مزارع الجيران
وهكذا هذا يعتبر يأثم. الإثم موجود على البائع وعلى المشتري، كلهم يأثمون، ولكن الأضحية صحيح. Kalau dari sudut zahir dia, satu orang yang membeli haiwan daripada satu orang yang makan daripada orang kata rumput jiran dan sebagainya yang liar ni, jadi dari sudut hukum adakah sah hukum sembelihan itu? Jawabnya sah, kerana dia cukup syarat. Tetapi dari sudut pembeli, kalaulah pembeli tu tahu yang mana si pemilik kambing ni dia biarkan ternakan dia makan hak orang, pergi kat mana-mana, jadi kat situ dia akan mendapat dosa. Orang yang jual tu berdosa, dan orang yang tahu dan dia beli tu juga berdosa. Satu lagi. Pembelian haiwan-haiwan ini daripada direct bukan Islam, walaupun kita tahu ada yang Islam buat sendiri, atau direct kepada yang Islam, tapi sebenarnya dia menjadi kandang tumpang. Maksudnya Kandang tumpang maksudnya haiwan ternakan itu asalnya daripada yang bukan Islam, tapi sebab dia nak masuk musim, dihantar ke ternakan yang beragama Islam, kandang ternakan beragama Islam, tumpang jual. Sebab mungkin dia tahu ada sensitiviti keagamaan, okey, kita tumpang jual dengan Ahmad. Kalau yang minta Ahmad tolong jualkan. So, apa hukum dia? Sekejap, saya cuba ulang soalan bahasa Melayu dia. Hukum kita beli haiwan ternakan pada orang bukan Islam. Itu satu, betul. Soalan yang kedua, Dia macam bentuk syubhat. buat hilah lah, hilah. Okay. Soalan ini. Wahid, ma huwa hukum yashtari an'am min ismul ra'i al-kafir, atau yashtari wathani yashtari ghanam min al-Islam, hu Islam walakin aslan hadha laysa hakul kafir, walakin hu yadha syatuhu fi makan al-Islam. الشراء من الكافر، البيع بين المسلمين والكفار مستمر من قديم الزمان، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاملون مع الكفار، فالشراء من الكافر صحيح. البيع هو إذا يبيع لك غنم أو يبيع لك أي شيء، يبيع لك، البيع صحيح والشراء من الكافر صحيح، ولكن لابد أن تتأكد أو احتياطا ماذا يطعمها الكافر، ماذا يعطيها من الطعام. فإذا كان يطعمها من النجاسات يقول العلماء أو طعام مضر، في هذه الحالة ينبغي للمسلم أن يحتاط ويتأكد من ذلك ما هي الطعام الذي تأكله، لأن العلماء رضي الله تعالى عنهم قالوا إذا كانت الإبل أكلت نجاسة أو البقر كذلك أكلت نجاسة، فحتى يصير لحمها طيب وجيد نطعمها طعاما طاهر وطعاما نظيف مدة 30 يوما أو 40 يوما، والشاة نطعمها 10 أيام أو 7 أيام، والدجاجة 3 أيام أو 7 أيام. Saya nak apa tadi? Permulaan dia dapat pangkal kepada itu semua kita boleh ingat. Okey, apa soalan tadi ya? Okey, dalam Islam di zaman sekarang dan sampailah di zaman Nabi SAW sampai sekarang, jual beli antara Islam dan juga orang kafir ni masih berlaku. Maksudnya kalau satu orang berjual beli antara Islam dan juga kafir, itu dibenarkan dalam Islam. Jadi tidak ada mendatangkan masalah kalau kita beli langsung direct haiwan korban itu daripada mereka, ataupun mereka tumpangkan, kemudian kita beli itu kedua-duanya dari sudut Islam, tak ada masalah. Sebab Rasulullah pun ada berjual beli dengan orang Islam, bukan Islam. Okey. Kemudian kalaulah kita dah beli pada orang yang bukan Islam, kita nak kena berjaga-jaga, berhati-hati, nak kena lihat apa yang orang bukan Islam tu bagi haiwan yang dijaga tu. Kalau seandainya dia bagi benda yang kotor ataupun benda yang haram, contoh daging-daging yang haram untuk kita dimakan tapi haiwan-haiwan dimakan, maka tidak menjadi masalah untuk kita ambil haiwan tersebut untuk beli. Tetapi kita perlu mensucikan haiwan tersebut dengan cara kita memberi makanan yang suci. Kalau unta, ibil wa bakar, nafsu yani 40 يوما أو شهرا. Ibil wa bakar. Adapun kalau unta, kerbau dengan lembu, kita bagi makanan yang elok bersih selama 40 hari untuk mensucikan dia punya, kalau ada benda-benda makan yang tak elok. Kalau ghanam 10 10 أيام.
Nah, kalau kambing dan biri-biri itu kita ambil masa 10 hari. Tapi kalau ayam 3 hari. Jadi tidak mendatangkan masalah, boleh. ولكن يقول العلماء ما الحكم إذا أكلها بدون أن يعطيها طعام طاهر مكروه إلا إذا تيقن الضرر أو وجد عندما يأكلها لحمها متغير في هذه الحالة يحرم أكلها أكلها بدون أن يعطيها طعاما طاهر مكروه ولكن إذا وجد الطعام متغير أو الأطباء يقول شوف هذا في ضرر لابد أن تطعمها طعاما طاهر في هذه الحالة يصير أكلها يصير بعد ذلك حرام. Dan apa hukum perbuatan dari itu? Kita beli daripada orang bukan Islam, kemudian kita bagi, kita sucikan, bagi dia makan yang elok, hukum dia sunat, maksudnya bukan wajib. Dan kalaulah kita langsung, contoh kita beli lembu daripada orang bukan Islam, dia bagi benda yang tak elok, kita terus makan, apa hukum kita makan daging tersebut? Hukumnya makruh. Dan kalaulah kita tengok ada perubahan dari sudut daging tersebut sehingga boleh mudaratkan diri kita, makan daging tersebut hukum dia haram. Waktu ada dalam di Indonesia datang transit. So mungkin ada yang tak faham hukum ini, transit-kan haiwan-haiwan ni selama lebih kurang macam itulah 40 hari ke 60 beberapa bulan untuk mensucikan makanan dia dan mudah kita membeli dengan akurat. ولهذا في ماليزيا موجود اسمه هذا اسمه هالة. الراعي يضع مثلا بقر 40 يوما لأن قد أكل مثلا خنزير، لحم الخنزير هكذا، ولهذا موجود بعض الراعي يفعل هذا. يطبقون عيش. نعم. فإذا كان بعض أصحاب الرعي ما شاء الله يترك الإبل أو البقر 40 يوما تأكل طعاما نظيفا، هذا يعتبر من أهل التقوى لأنه يتقي الله سبحانه وتعالى في الناس فلا يعطيهم طعاما يضرهم. Jadi kalau ada mana-mana penggembala dia lakukan hal yang sedemikian, dia asingkan dalam tempoh-tempoh yang ditentukan oleh para ulama, maka itu lambang ketakwaan bagi penggembala tersebut. Kerana dia cuba memberikan atas kata daging yang terbaik yang bersih daripada kemudaratan. ثم قال رحمه الله تعالى العرجاء انتبهوا لمسألة الاستعجال في الذبح خاصة في البقر، فبعض الشباب همة في الذبح البقر يضرب بقدمه فيضرب البقرة بالسكين حتى يكسر رجلها، كسر رجلها قبل الذبح، لا تجزي في الأضحية وإن حصل الانكسار أثناء الذبح. Dan perlulah kita berhati-hati. Dari sudut tempang ini nak kena hati-hati. Kerana nak terutama kepada lembu. Kerana ada orang ni, ada tempat, sebagai tempat lembu ni agresif dia lebih. Jadi dia bila mana agresif lebih, orang tarik kaki dia sampai jatuh dan sehingga tarikan itu boleh menyebabkan patah kaki. Dan bila mana patah kaki dah ada kecacatan sebelum disembelih, maka haiwan itu tak boleh lagi dijadikan sebagai haiwan korban. Walau yurid an yusqituhu yani. حتى وإن كان الإضجاع يكون بهدوء. Walaupun untuk jatuhkan, walaupun kita nak jatuhkan dia dengan kasar sehingga patah kaki lembu tu, tak boleh lagi dah jadi haiwan korban. وبعض الحالات تنكسر في السيارة عندما يحملون البقرة في السير لمكان الذبح يريدون الإنزال، ما بسبب الإنزال انكسرت يدها أو يده حتى سقطت الرجل انكسرت، لا تجزي في الأضحية، وقال بعض العلماء بالجواز. Dan termasuk juga tak boleh, contoh dia naik lori kemudian nak turun daripada lori tu, sama ada tarik dia jatuh kaki patah ataupun dia lompat sendiri kaki dia patah, jadi tak boleh untuk dijadikan sebagai haiwan korbanan. Jumhur mayumkin ada. Naam, fi qaul faqat. Jumhur maksudnya kebanyakan ulama, jumhur ini maksudnya kebanyakan ulama kata tak boleh, tetapi ada minoriti ulama mengatakan itu dibenarkan. وكذلك الشاة المريضة البقرة المريضة ويعرفون المرض علامته أنها كانت سمينة أو متوسط، يضعف جسمها وبسبب عندها مرض، وفي هذه الحالة يفسد اللحم، فهذه لا تصح أضحية. Yang ketiga, tidak boleh dijadikan haiwan korban yang sakit. Tanda haiwan korban tu sakit, dia sebelum ni gemuk tapi sekarang dah kurus. Jadi bila mana dia kurus, dia sakit,
jadi dia akan beri kesan kepada daging tersebut. Jadi tak boleh jadikan sebagai haiwan korban. وكذلك الهزيلة جدا ضعيفة جدا حتى يقولون العظام ما عاد فيها دهن زيت أو دهن الشحم غير موجود لو ذبحتها يخرج منها من اللحم شيء يسير جدا هذا لا تصح أن تكون أضحية. Yang keempat adalah tak boleh menjadikan haiwan korban yang terlampau kurus. Kita tengok pun seakan-akan ambil barang. Ni terjemahan saya lah, kita nak faham. Saya tak sebut pun, tapi nak kata ni ambil barang. Dia ni lembu ni, dia kurus sangat, sehingga kalau kita sembelih haiwan ni, lepas tu dia punya daging dia sangat dah sedikit. Jadi tak boleh untuk jadikan sebagai haiwan korban. وكذلك قال العلماء رضي الله تعالى عنهم يجزي الخصي لو كان الضان الذكر تم قطع الخصيتين أو تم خصاء للغنم أو الإبل أو البقر. قالوا كيف هذا نقص؟ قالوا النقص يعوض بجودة اللحم فالخصي يكون لحمه طيبا ويزيد لحمه. Dan kalaulah haiwan itu orang panggil apa, dimandulkan, dibuang telur dia, adakah dibolehkan untuk dijadikan sebagai haiwan korban? Ulama mengatakan itu dibenarkan. Bukankah kat situ berlaku kekurangan orang kata anggota badan, mengurangkan orang kata apa telurnya itu buang untuk mandulkan dia, akan menjadikan daging dia lebih sedap dan akan menjadikan dia lebih gemuk. Jadi itu dibenarkan dalam Islam. Wa yugzi baksurat al-qarn idza qarnuha kusira wa lam yu'athir 'ala al-lahm. Dan boleh untuk lakukan korban yang tanduk dia patah, kerana dia tidak memberi kesan kepada daging. Lakin at-tadhhiyah billati 'indaha qurun afdal min al-adhiyah allati laysa laha qurun. Afdal kita sembelih kita haiwan korban yang ada tanduk berbanding yang tidak ada tanduk. Wa la yugzi maqtu'at al-udhun. Dan tidak boleh kita korban dengan haiwan yang telinganya terputus. Wa kadzalika allati khuliqat bidun udhun. Ataupun haiwan korban itu orang kata lahiriah dia dilahirkan dalam keadaan tak ada telinga. Lakin law khuliqat bidun aliyah yajuz. Hada yusamma adh-dhail khas bi adh-dhan wal ma'iz. Dan kalaulah haiwan itu dia lahir dalam keadaan tidak ada ekor, itu dibolehkan. Wala kadzalika al-baqara maqtu'at adh-dhanab. Dhanabuha maqtu' la yugzi. Zanab. الذنب الذيل هذا حقه. Aman. البقر Bakar. لها ذيل طويلة ولا؟ Adapun kalau apa nama dia, lembu, kerbau, tidak boleh dia terputus ekor dia. Sebab ekor lembu kerbau ni boleh makan. Jadi kalau terpotong dah terhilang bahagian daripada daging dia, maka tak boleh jadikan sebagai haiwan korban. مع أن بالنسبة للأذن هل الأذن لحم؟ Adapun telinga, adakah telinga tu ada daging? Telinga lembu ada daging ke? Naam, wujud. هل موجود من يأكل الأذن؟ Ada orang makan telinga sini? Telinga lembu lah maksudnya. Naam. فعلى كل حال البعض يجعلونها لحم وكذلك الذيل عندكم هذا يقطعونه يعتبر يأكلونه شوف. Termasuk juga dengan ekor. Ekor pun ada daging dia. Dia orang kita ni makan ekor. وبعض البلدان كما عندنا العرب لا يأكلونه شوف. Kalau dekat negara Arab, ekor buang. لا يعرفون أن فيه لحم ويعطون للأطفال عصا يتضاربون مع بعضهم البعض. Jadi kalau lepas sembelihan ni, orang Arab ekor tu dia akan bagi budak-budak jadi main pukul-pukul. Jadi dia tak ambil. ثم ما تفضل. عليكم السلام. Kalau kita korban ni ada waktu dia pada 10 Zulhijjah dengan 3 hari Tasyrik. Kita buat korban pada hari ketiga Tasyrik sebelum asar. Kita sembelih sembelihan tu mati pula. Jalan azan asar je baru mati. Asar je sembelihan korban. Soalan al-wahid, ma huwa waqtul udhiyah min aina ila aina? Soal thani, idza masalan hu yudahi fi يوم 13 تشريق يعني بعد العصر ثم يذبح حي يمشي بعدين بعد المغرب هو يموت بعد المغرب. يضحي قبل المغرب لكن موت بعد المغرب. هل يصح هذا أضحية؟ قطع الحلقوم والمريء قبل المغرب.
ولكن الموت بعد المغرب. بالنسبة لوقت الأضحية هو 3 أيام، يوم العيد و3 أيام التشريق. يوم العيد و3 أيام التشريق هذا هو وقت الأضحية. فإذا كان في اليوم الرابع وهو يعتبر آخر يوم من أيام التشريق ذبح قبل المغرب، لكنه قطع الحلقوم والمريء قبل أن تغرب الشمس، ولكن ما شاء الله البقر عمره طويل ما مات، تأخر موته إلى بعد المغرب، يجزي الأضحية لأن العبرة بقطع الحلقوم والمريء. Jadi masuknya waktu orang panggil apa ni, sembelihan itu adalah hari raya Aidil Adha dan 3 hari tasyrik. Kalaulah dia lakukan sembelihan sama ada sebelum asar ataupun sebelum asar ataupun sebelum maghrib dia sembelih, kemudian haiwan yang disembelih lembu ni kuat, dia punya kehidupan panjang, matinya dia tahan nafas, dah mati selepas maghrib pula, dia adakah sah haiwan korban tersebut? Jawabnya ya, sah. Kerana yang menjadi ukuran untuk sah ataupun tidak akan penyembelihan itu adalah terputusnya urat marik dan juga urat halkum. Kalau dah terputus pada waktunya, maka sah sahaja haiwan sembelihan tersebut. ثم إذا أردت أن تذبح البقرة أو الإبل أو الغنم أو غيره موجود هناك يسن 5 أشياء عند الذبح. Dan kalau kita nak sembelih haiwan, disunatkan 5 perkara. أولا يقول الذابح بسم الله، وبعض العلماء يقول لا تزد الرحمن الرحيم، فهذا ليس موضع رحمة، أنت تذبح ثم تذكر الرحمن الرحيم. وقال بعضهم تأتي بالرحمن الرحيم حتى يسهل خروج روح البقر والغنم ونحو ذلك. Sunat yang pertama adalah kita membaca bismillah. Ulama berbeza pandangan, baca bismillah sahaja ataupun bismillahirrahmanirrahim. Ulama yang pertama mengatakan baca sampai bismillah sahaja, kerana tak perlu kata ar-rahman ar-rahim, kerana itu bukan waktu rahmat, kerana sebab kita nak sembelih. Jadi cukup memadai mengatakan bismillah sahaja. Ulama yang kedua berbeza pandangan, kata jangan baca sampai bismillah sahaja sampai habis, supaya orang kata apa, lebih memudahkan proses sembelihan tersebut. ويكره ترك البسملة لأن بعض المذاهب البسملة عندهم فرض، إذا ترك البسملة عند الذبح تصير الحيوان ميتة. Dan dimakruhkan bagi orang yang sembelih untuk meninggalkan baca bismillah, kerana ada pandangan mazhab yang lain membaca bismillah ketika mana nak sembelih hukum dia wajib. Kalaulah tak baca bismillah ni mazhab lain, kalau tak baca bismillah bagi siapa yang sembelih, maka yang disembelih itu dianggap sebagai bangkai. وبعد البسملة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, selesai membaca bismillah adalah kita selawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. لكن لا يجوز أن تقول بسم الله واسم رسول الله، هذا لا يجوز، حرام. Tak boleh kita mengatakan bismillah wasmu rasulillah. Itu adalah diharamkan. إنما تقول بسم الله وبعد البسملة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Tak boleh kita kata bismillah dengan nama Allah dan dengan nama Rasulnya. Itu diharamkan. Yang perlu kita lakukan baca bismillah kemudian selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم استقبال القبلة، قال العلماء القبلة المذبح، مذبح البقرة والغنم تجعله إلى جهة القبلة، فتكون الغنم هكذا، لا تجعلها هكذا، لا تكون هكذا، يكون المذبح الرقبة تكون إلى جهة القبلة. Yang ketiga adalah menghadap ke arah kiblat. Siapa yang nak kena hadap kiblat ni adalah haiwan korbanan itu. Itu kita baringkan dia menggunakan lambung kiri, kemudian tempat sembelihan itu kita seboleh, kalau bolehnya, sunatnya adalah kita hadapkan ke arah kiblat. ثم يسن التكبير قبل التسمية وبعد التسمية، تكبر قبل أن تقول بسم الله، تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد البسملة تكبر كذلك. Dan disunatkan yang berikutnya adalah kita takbir. Sebelum baca bismillah kita takbir, dan ketika mana proses nak sembelihan itu kita takbir. Takbir yang macam mana saya sebut tadi lah takbir. وأظن أنه عندكم هنا موجود التكبير أم لا؟ Kita kat Malaysia ni memang biasa kalau nak sembelih orang akan takbir, betul? هذا يعتبر تطبيق للسنة النبوية، هذا أقل شيء 3 مرات ولو مرة واحدة الله أكبر يكفي. Itu kita sebenarnya sedang mempraktikkan sunnah Nabi. Boleh kita sunnah untuk 3 kali takbir, kalau 1 kali takbir pun dah memadai. ثم تدعو الله سبحانه وتعالى عندما تذبح
وتقول اللهم هذه منك وإليك فتقبل منا. Dan yang terakhir adalah kita berdoa. Kita mengatakan Allahumma, wahai Allah, ini datangnya daripada Engkau dan kembali ini kepada Engkau, dan terimalah kami punya korban. والمسألة الأخيرة مسألة الأكل. قال إذا كانت الأضحية منذورة واجب أن تتصدق بها كلها على الفقراء والمساكين. Kalaulah kita korban dalam keadaan kita nazar akan korban tersebut, diharamkan bagi kita untuk mengambil bahagian daripada orang kata apa daging korban tersebut. Wajib kita memberikan seluruhnya kepada orang fakir dan miskin. أما إذا كانت الأضحية سنة فمن السنة أن تأكل الثلث وتتصدق بالثلث والثلث الأخير هدية والهدية يكون للأغنياء والصدقة تكون للفقراء والمساكين. Dan kalaulah itu merupakan korban sunnah, kita disunahkan untuk 1/3 kita makan. Sunat kita ambil 1/3. 1/3 lagi kita berikan kepada, sedekahkan kepada orang fakir dan miskin. Dan 1/3-nya lagi kita hadiahkan kepada orang-orang. Sama orang hadiah ni boleh bagi kepada orang kaya boleh, tidak ada masalah. وإذا تصدقت على الفقير صار ملكا له، ملك. مثلا ما شاء الله الفقير كثير ناس تصدقوا عليه، صار عنده لحم كثير، ثلاجة كله مليان، ثم أراد أن يبيع، يجوز للفقير البيع. Ketika mana kita telah sedekahkan daging korban kepada orang fakir miskin, maka itu telah menjadi haknya 100%. Contoh orang fakir miskin ni ramai, satu kampung bagi dia daging korban. Dia dah orang susah, peti ais tak ada, ataupun peti ais ada kecil. Jadi tak muat untuk masuk peti ais dia ada banyak daging. Dia pun buat apa? Dia jual daging tu. Boleh tak? Jawabnya boleh. أما إذا تصدق إذا أعطيت هدية للغني، الغني يأكل فقط أو يعطي هدية لغيره، لكن لا يجوز البيع. Adapun kalau kita beri daging korban kepada orang kaya, dan orang kaya ini diharamkan untuknya dijual, tak boleh dijual, tapi untuk dia makan boleh, ataupun kalau dia tak nak, dia boleh berikan hadiah kepada orang lain. وإذا تصدقت على الفقير يجب أن يكون اللحم غير مطبوخ، يكون نيء. أما إذا تريد مطبوخ هذا غير الصدقة. واجب يكون نيئا. Kalau kita nak beri kepada orang fakir miskin, wajib kita memberi dalam keadaan mentah kepada orang fakir dan miskin. والذي نكتفي بهذا، وهذا أهم ما ينبغي للمسلم أن يعرفه في الأضحية، ومن عنده سؤال يتفضل. Jadi ini antara bahagian-bahagian terpenting saya sebut. Dia ada banyak lagi, tapi yang terpenting saja disebutkan. Saya buka soalan bagi siapa yang nak bertanya. Tanya pasal telinga. Telinga putus, maknanya telinga tanggal terus. Kalau telinga koyak, telinga ditindik, lepas tu koyak. Haiwan ni kita faham, kadang dia ganas dan sebagainya, dia tarik. Di Malaysia memang ada tindik. Ataupun di Australia kita tak pasal nak tindik untuk level kesihatan dan sebagainya. Dan kami usul kita akan tindik juga telinga haiwan untuk pemilikan, kesahan pemilikan serta unit. InsyaAllah ada belaka, ada keluarga dan sebagainya. So tindik tu akan menyebabkan lompang di telinga dan boleh jadi koyak. ما هو الحكم الأذن مثقوب أو مشقوق؟ هذا أول. والثاني إذا واحد يذبح في الليل هل يكره لأن الآن موجود سراج، يعني علته قد فقده. مثقوبة الأذن ومشروطة الأذن هذا يصح، لأن الأذن لا زالت موجودة ما دام الأذن موجود، ولكن فقط قطعها هكذا مشروطة الأذن، معلقة لا زالت الأذن موجودة، أو مثقوبة الأذن يصح. وأما الذبح ليلا مكروه لعلتين. العلة الأولى يقولون يمكن الخطأ بسبب السراج بالزمن القديم ضعيف، لكن العلة الثانية لا زالت موجودة، وهو أن الفقراء لا يحضرون مواضع الأضحية في الليل فتبقى الكراهة، فالأفضل أن يذبح نهارا. Okey. Yang pertama adalah soalannya, kalau telinga dia ada lubang, dibuat lubang ataupun telinga dia terkoyak, adakah dibolehkan untuk jadi haiwan korban? Jawabnya ya. Sebab masih lagi ada telinga tu masih terlekat pada orang kata apa ni? Pada haiwan korban tersebut. Soalan kedua saya sendiri tanya Syekh, kalau satu orang, kalau ikutkan, kalau siapa sembelih di waktu malam
hukum dia makro. Zaman sekarang makro sebab apa? Sebab dulu tak ada lampu, tak nampak, boleh jadi kesalahan. Jadi adakah zaman sekarang ni tetap makruh bila mana sembelih di waktu malam? Saya jawab masih makruh kerana dimakruhkan pada waktu malam dua sebab. Yang pertama sebabkan gelap, tak nampak, tak ada lampu. Dan lampu dulu kalau ada pun tak terang, jadi boleh berlaku kesalahan. Tapi sekarang lampu lebih terang. Sebab yang kedua adalah kerana pada waktu malam orang fakir ni tak datang pada tempat orang kata agihan daging kurban ini. Jadi sebab itulah tetap makruh kalau satu orang sembelih di waktu malam. Ada soalan ni? تفضل. إذا واحد يريد هذا يذكر كتاب ومن مؤلف إذا واحد يقول لراعي أو لملك الراعي أريد أن أشتري هذا الغنم لأضحية، هل هذا تعيين أو يدخل في نظر؟ إذا قال له أريد أشتري أضحية قبل الشراء، إذا نطق بهذه العبارة قبل الشراء هذا لا يعتبر شيء. ولكن إذا اشترى شخص أضحية فقال أريد أن أضحي بهذه الشاة أو أريد هذه الشاة أضحية، مشكلة عند الفقهاء، يقول أريد أو جعلتها أضحية، قال صارت حكمها حكم المنذورة عند أكثر الفقهاء. ولكن يقول هذه الشاة التي أريد أن أذبحها يوم العيد، لا تذكر كلمة أضحية. ولو قال أضحية صارت حكمها حكم المنذورة. وقال بعض العلماء لم يقصد النذر، ولكن قصد الإخبار فقط، إخبار أنه سيضحي. Jadi kalaulah dia kata saya nak beli kambing ni untuk lakukan haiwan korban, dia beli sebelum, soalan dengar ya, dia ucapkan kalimat tersebut sebelum berlaku hak milik dia, mensah jual beli, maka itu tidaklah mengapa, tidak ada apa-apa bagi orang yang nak melakukan korban. Tetapi kalau sudah menjadi hak milik dia, dia kata saya nak jadikan ini haiwan korban, maka ulama ada berbeza pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan itu dia kata nak jadikan korban, dia termasuk sebagai nazar. Jadi nazar ketika itu, boleh nazar tak bolehlah dia ambil bahagian daripada daging tu. Tapi ada ulama yang lain mengatakan dia bukan nazar, tetapi dia hanya ikhbar, nak beritahu sahaja, maka itu tidak mendatangkan masalah, boleh sahaja. والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك ابن عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذك من شر ما استعاذك ابن عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية واليقين. نسألك اللهم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم احفظنا بحفظك التام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.